meja-meja PJK. Okey, apakah definisi teknologi hijau? Teknologi hijau ini merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dalam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan keterperangan daripada aktiviti manusia. Selain itu, teknologi hijau ini merujuk kepada produk dan juga peralatan. Contohnya, kita boleh menggunakan barang-barang pakai untuk menanam tumbuhan seperti tayar terpakai. Terdapat 5 objektif teknologi hijau. Yang pertama, untuk mengurangkan kadar peningkatan penggunaan tenaga dalam masa yang sama meningkatkan pembangunan ekonomi. Yang kedua, untuk membantu pertumbuhan industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara. Yang ketiga, untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan teknologi hijau dan meningkatkan daya saing dalam teknologi hijau di pesana antarabangsa. Yang keempat, untuk memastikan bangunan mapan dan memelihara alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Dan yang kelima, untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap teknologi hijau dan menggalakkan penggunaan meluas teknologi hijau. 4 tunggak dasar teknologi hijau negara ada 4, iaitu alam sekitar, tenaga, sosial dan ekonomi. Itu alam sekitar, memelihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Untuk sosial, meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Dan untuk ekonomi, meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Dan yang terakhir ialah tenaga, mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga. Okey, seterusnya kepentingan teknologi hijau kepada masyarakat, iaitu kepentingan ini ada 4 dari segi ekonomi, kehidupan manusia, menjana tenaga dan juga memelihara dan memulihara alam sekitar. Okey, ini adalah contoh kepentingan teknologi hijau dari segi ekonomi, kehidupan manusia, menjana tenaga dan juga memelihara dan memulihara alam sekitar. Dari segi ekonomi, ia dapat mengurangkan kos operasi, seterusnya meningkatkan nilai aset dan keuntungan dan juga meningkatkan produktiviti pekerja dan juga menemukan peluang pengekspor produk hijau. Dan yang terakhir, pengembangan industri fotovoltaik. Okey, seterusnya dalam kepentingan kehidupan manusia, ia mendapat kualiti yang bagus, iaitu tiada pencemaran udara yang tercemar. Seterusnya dapat mengurangkan peningkatan suhu dan yang terakhir mengurangkan pencemaran bumi. Seterusnya, memelihara dan memulihara alam sekitar. Ia dapat meningkatkan kualiti udara dan air, mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikemas semula dan yang terakhir melindungi sumber semula yang jadi. Selain itu, menjana tenaga juga merupakan satu kepentingan teknologi hijau. Menjana tenaga ini dia merangkumi sumber tenaga yang bersumberkan alam semula jadi. Seterusnya, ia mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang tidak dapat dipengaruhi seperti petroleum, arang batu dan juga biogeosin. Dan yang terakhir, ia dapat mempromosikan kecekapan tenaga dan selamat. Nama saya ialah Darwin Vishnu Nair dan nombor metrik saya ialah 10 DPM 21 F 2038. Ciri-ciri teknologi hijau. Pertama, boleh kita semula atau melalui 5R. Kedua, menjimat pengguna tenaga dan sumber bahan api. Ketiga, berupaya meminimumkan keseronokan alam sekitar. 4. Kadar pembebasan gas rumah hijau adalah rendah atau sifar. 5. Selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sehat dan lebih baik. Nombor 6. Mudah digunakan kerana teknologi ini dicipta untuk kegunaan manusia. 7. Penyampaian kualiti produk harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan masyarakat. 8. Mengelakkan penggunaan sumber bahan yang boleh diperbarui.
9. Reka bentuk sesuatu produk harus berdasarkan pengalaman lepas untuk membantu manusia. 10. Hasil produk yang telah melalui proses inovasi teknologi bagi menjaga keharmonian manusia dan persekitaran. Nama saya Syarwini anak perempuan Muniandi Srinivasakam. Nombor matrik saya 10 DPM 21F1600. Hari ini saya ingin membentangkan tentang sektor utama. Sektor utama ialah kemajuan yang signifikan dan peringkatan utama dalam 4 sektor yang berikut. Pertamanya, sektor tenaga. Aplikasi teknologi hijau dalam penjanaan tenaga dan pengurusan bekalan tenaga, termasuk penjanaan bersama, co-generation. Kedua ialah sektor bangunan. Menerima teknologi hijau dalam pembinaan, pengurusan, pemeliharaan dan pemusnahan bangunan. Seterusnya, sumber air dan pengurusan sisa. Menerima teknologi hijau dalam pengurusan dan penggunaan sumber air, rawatan kumbahan, sisa pepejal dan kawasan pelupasan sampah. Akhirnya, sektor pengangkutan. Memasukkan elemen teknologi hijau dalam prasarana pengangkutan dan kenderaan, khususnya berbahan api dan pengangkutan jalan awam. Selamat sejahtera. Nama saya Prem Analaki Balamurgan dari kelas DPM 2B, nombor matrik 10 DPM 21F2039. Hari ini saya ingin membentangkan tentang contoh amalan hijau. Salah satu contoh amalan hijau adalah mengurangkan penggunaan bahan bakar. Selain itu, menggunakan pengangkutan awam. Seterusnya, menanam pokok di persekitaran rumah. Di samping itu, mengurangkan pengguna beg plastik. Tambahan pula, pengurangan sisa sampah. Akhir sekali, membuat kita semula. Bangunan hijau boleh memberi kesan positif terhadap pelbagai aspek, antaranya menjimatkan kos dalam menjaga bangunan. Ini mungkin faktor yang paling menarik para penghuni dan pemaju, walaupun buat yang tak berapa ada kesedaran mendalam tentang penjagaan alam sekitar. Kos untuk mendirikan bangunan hijau mungkin lebih mahal daripada biasa kerana ia menggunakan bahan-bahan peralatan dan reka bentuk yang berbeza. Tak lupa juga pelbagai peraturan yang perlu dipatuhi. Namun, pelaburan ini adalah berbaloi buat jangka masa panjang disebabkan penjimatan yang diperolehi daripada penggunaan air, elektrik, penjagaan haba dan menjaga kesihatan. Manusia dalam alam semula jadi tidak sepatutnya dipisahkan. Jadi, para arkitek, jurutera dan pemaju cuba menerapkan kembali ciri-ciri alam semula jadi dalam projek yang mereka bina. Antara perkara yang selalu dilaksanakan adalah dengan menanam lebih banyak pokok di bangunan ataupun kawasan perbandaran mereka. Di bangunan pejabat yang ada kawasan seperti ini, mereka dapati lebih ramai pekerja turun ke bawah dan duduk di atas bangku-bangku yang disediakan untuk merehatkan mata. Para pemaju dan jurutera juga mula menghentikan bahan-bahan toksik serta menaik taraf sistem pengudaraan bagi mengurangkan risiko asma dan kanser paru-paru. Kesan terakhir ialah mengurangkan pembaziran dan mencegah pencemaran alam sekitar. Objektif paling penting yang ingin dicapai oleh bangunan hijau dan tentulah untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Sebab itulah proses mendirikan bangunan hijau melibatkan perancangan rapi dengan bahan-bahan yang akan digunakan, kemudahan yang disediakan dan sebagainya. Namun, ada satu faktor utama yang perlu anda mempertimbangkan jika anda sedang meninjau bangunan atau kawasan yang anda ingin diami, iaitu lokasi. Lokasi rumah yang terdekat dengan pejabat atau sebaliknya akan mengurangkan keperluan anda untuk memandu sehari-hari. Lebih bagus lagi kalau anda boleh naik kereta api terus ke pejabat. Ramai penduduk sekitar Lembah Klang sekarang ini tinggalkan kereta mereka di rumah untuk menaiki train. Bukan saja anda dapat mengelakkan pengeluaran gas karbon dioksida, malah anda tak perlu isi minyak terperangkap atas jalan ataupun cari parking. Itu saja daripada saya. Terima kasih.